Warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Hindari perkara keji dan sia-sia, sebaliknya perbanyak amalan sunat kerana mencapai kesempurnaan dalam berpuasa. Peningkatan pematuhan peniaga terhadap Akta Kawalan Harga menggalakkan iklim perniagaan beretika dan persekitaran perniagaan sehat. Kedutaan Diraja Arab Saudi di negara Brunei Darussalam semalam mengadakan majlis resepsi iftar di Cerudong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir beberapa Menteri Kabinet. Acara dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Muhammad bin Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Antara pengisian majlis, bacaan Al-Quran dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Salah satu amalan yang banyak dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan adalah tadarus. Tadarus Al-Quran dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ganjaran tersebut, pelbagai pihak menganjurkan majlis umpamanya Kementerian Pertahanan dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam menyertai majlis tadarus malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman. Petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin ini artinya orang yang Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Fadilat Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis tadarus petang tadi di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis juga diserikan dengan tadabbur Al-Quran. Orang yang berpuasa dituntut meninggalkan perkara-perkara keji dan sia-sia yang boleh merosakkan ibadah puasa. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir para mantan pemerintah ABDB, pegawai kanan ABDB serta ahli perwira. Majlis diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Dalam menunaikan ibadah puasa, terdapat sebilangan orang Islam kurang peka tentang hukum hakam puasa dan menunaikannya hanya kerana mengikut kebiasaan tanpa menghiraukan dan mengetahui perkara-perkara penting mengenai puasa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk
laksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Khutbah turut menggariskan bagi mencapai kesempurnaan ibadah puasa, orang yang berpuasa itu dituntut untuk meninggalkan perkara-perkara keji dan sia-sia yang boleh merosakkan ibadah puasa. Menghindari perkara-perkara ini sebersih-bersihnya mungkin sulit bagi sesetengah orang, maka sewaktu kita terlanjur, segeralah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ancaman sebagaimana hadis tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita bertaubat. Selain dari menghindari perkara-perkara yang merosakkan ibadah puasa, kita juga digalakkan untuk melakukan sebanyak yang mungkin amalan-amalan sunat. Begitu juga pada malam hari di bulan Ramadan, kita dituntut untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan sunat. Walau bagaimanapun, dalam kata rujaan, kita memperbanyakkan amal ibadah sama ada pada waktu malam ataupun siang. Janganlah sampai kita mengabaikan perkara-perkara asasi seperti kerja-kerja pejabat. Kadar kepatuhan peniaga ke atas Akta Kawalan Harga Penggal 142 merekodkan peningkatan dalam 3 tahun kebelakangan dengan kadar kepatuhan 98% pada 2024. Ini selaras dengan jumlah pengeluaran kompaun yang menurun dengan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mencatatkan 19 kompaun pada 2024 berbanding 49 dan 63 kompaun masing-masing pada 2023 dan 2022. Kadar kepatuhan yang positif hasil daripada usaha JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna dalam menjalankan pemeriksaan rutin harian di keempat-empat daerah, operasi bersepadu bersama agensi penguatkuasa lain dan usaha pemberikaan terhadap kesedaran mengenai Akta Kawalan Harga secara berterusan. Peningkatan pematuhan kalangan peniaga terhadap Akta Kawalan Harga adalah perkembangan menggalakkan ke arah membantu menyumbang kepada melahirkan iklim perniagaan beretika sebagai asas dalam membina keyakinan pengguna dan persekitaran perniagaan yang sihat. Kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 yang kerap didapati pada tahun 2024 adalah menjual barangan yang dikawal harga seperti minyak masak dan susu tepung formula melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Kesalahan lain adalah ketidakpatuhan terhadap perintah paparan tanda harga, iaitu gagal mempamerkan tanda harga pada barangan yang dijual di dalam premis perniagaan atau mempamerkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga di dalam sistem kaunter pembayaran. 11 buah premis perniagaan dikenakan kompaun di bawah Akta Kawalan Harga pada suku keempat tahun 2024 hingga suku pertama tahun 2025. Jumlah kompaun dikenakan adalah tertakluk kepada kekerapan kesalahan dibuat oleh premis perniagaan. JPES ingin menekankan kepentingan bagi peniaga untuk mengamalkan amalan perniagaan beretika dan persaingan sihat dengan menawarkan harga kompetitif di bawah harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga. Senarai harga maksimum terkini boleh diperolehi melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak atau laman sesawang JPES. Dalam pada itu, pengguna dinasihatkan menyalurkan aduan mengenai kawalan harga melalui saluran rasmi aplikasi mudah alih, aplikasi pengguna bijak, talian Darussalam 123 atau email aduanpengguna@jpes.gov.pn. Seramai 25 anak yatim dari warga Pusat Pembangunan Belia, Champion 7 dan anak yatim Kampung Salam Bigar menerima sumbangan dan sedekah. Majlis Kasih Ramadan kali keempat Anjuran Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Badan Kebajikan Champion 7 Syarikat Minyak Brunei Shell berlangsung di Pusat Pembangunan Belia, Tanah Jambu. Penyampaian sumbangan dan sedekah disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Tahun ini, warga Pusat Pembangunan Belia menyediakan sumbangan mini hamper kasih PPB bagi setiap anak yatim. Antara objektif majlis adalah sebagai wadah untuk meraih berkah di bulan Ramadan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan majlis penyampaian derma anak-anak yatim bagi warga PGGMB. Majlis diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat PGGMB Bandar Seri Begawan. Antara pengisian majlis bacaan tahlil dan doa kesyukuran. Majlis turut diserikan dengan tazkirah motivasi bagi anak-anak yatim bertajuk Ramadan Bulan Tarbiyah. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini sedikit memberi manfaat. Pada majlis ini, 20 anak yatim menerima sumbangan derma yang disampaikan oleh Awang Haji Badar bin Haji Muhammad Ali, timbalan yang dipertua PGGMB. Pihak berkuasa bagi teknologi info komunikasi AITI dan Big Begawan Projek menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi meningkatkan literasi digital dan pembangunan kemahiran ICT. MOU berkenaan menyasarkan komuniti berkeperluan khas di negara Brunei Darussalam. MOU ditandatangani oleh Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif AITI dan Dayang Nur Hafizah binti Haji Rashid, pengasas dan Ketua Big Begawan Projek. Kerjasama bertujuan memperkasa individu yang mempunyai kemahiran ICT yang diperlukan, membolehkan mereka mengemudi dunia digital dengan yakin. Melalui MOU tersebut, kedua-dua pihak komited untuk bekerjasama dalam inisiatif yang tertumpu pada pembangunan kapasiti manusia, pertukaran pengetahuan dan kepakaran dan memajukan kemasukan digital. Majlis berlangsung di Pejabat AITI di Kampung Anggrek Desa. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis tadarus di Rumah Kediaman Naib yang dipertua-dua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam di Kampung Jerudong. Kira-kira 70 ahli daripada 13 buah persatuan dalam Majlis Wanita menyertai Majlis Tadarus. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Dayang Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang dipertua-dua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Aktiviti yang diukayakan setiap tahun ini bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat untuk sentiasa mencintai Al-Quran.